Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, bertemu kembali dalam channel saya. Awak kat mana? Segalanya di sini. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan 42 mata kredit CPD ataupun MyPBB. Okey, untuk makluman, okey, kita guru-guru dan semua penjawat awam tertakluk kepada Surat Siaran Pelaksanaan Garis Panduan Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan ataupun MyPBB, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPM. Okey, apa sebenarnya objektif KPM? Okey, sebenarnya adalah untuk mengiktiraf dan memperakui penyertaan pegawai pendidikan PPP dalam pembangunan profesionalisme berterusan, okey, dengan memberi mekanisme penganugerahan mata kepada aktiviti yang disertai sebagai tambah nilai kompetensi guru. Itu adalah tujuan utama mata kredit PBB ataupun mata kredit CPD. Okey, pemberian mata kredit juga ialah aktiviti yang dapat meningkatkan kompetensi, okey, potensi, prestasi dan profesionalisme guru-guru. Okey, jom kita ketahui bagaimana untuk mencapai 42 mata kredit. Okey, ini adalah aktiviti PBB, iaitu aktiviti untuk pembangunan profesionalisme berterusan. Okey, terbahagi kepada 3. A. Mengikut bilangan jam aktiviti yang dilaksanakan, iaitu khusus, wacana ilmu, bimbingan pementoran. E. Pembelajaran, pembacaan buku dan lawatan penanda aras. Manakala B adalah mengikut jangka masa tertentu ataupun aktiviti berkala. K. Iaitu peningkatan akademik, program sangkutan dan sumbangan lain. Manakala yang ketiga ialah mengikut bilangan hasil sesuatu aktiviti ataupun berkitar. Contohnya PLC, inovasi, penyelidikan dan penulisan pengkaryaan. Okey. Seterusnya, sebenarnya guru-guru jangan risau sebab semua SU latihan personal sekolah telah memainkan peranan dengan mendaftar khusus seminar, convention, kolokvium, bengkel ataupun wacana ilmu, perkongsian ilmu dan taklimat, okey, di dalam SPL KPM. Okey, jika kita lihat di sini untuk aktiviti P01 khusus seminar ini menjurus kepada khusus yang telah didaftarkan oleh SU. Okey, mendapat 15 mata. P02 adalah wacana ilmu, perkongsian ilmu dan taklimat. Okey, 15 mata. Sekiranya SU sekolah telah mendaftarkan maksimum untuk P01 dan P02, semua guru akan mendapat 30 mata. Jadi kita kekurangan 12 mata sahaja. Jadi cikgu-cikgu pilihlah nak 12 mata tu macam mana nak cari. Jadi kat sini saya akan huraikan setiap satu aktiviti MyPBB. Okey. P03 ialah lawatan penanda aras. Okey, lawatan penanda aras kredit maksimum setahun adalah 10. Okey, bukti dia adalah surat arahan, lantikan, sijil dan laporan. Okey, siapa yang daftarkan lawatan penanda arasan adalah SU LDP. Okey. Seterusnya P04 iaitu bimbingan dan pemontoran. Okey. Proses bimbingan berterusan yang melibatkan interaksi dan pembelajaran dua hala antara pembimbing dan yang dibimbing. Itu maksud bimbingan dan pementoran. Satu mata kredit adalah 1 jam. Okey, maksimum dia adalah 10 mata kredit setahun. Okey, bukti dia adalah surat lantikan, surat arahan, rekod sesi pementoran dan laporan refleksi. Okey. Untuk P05
adalah e-pembelajaran. Okey, apa maksud e-pembelajaran? Okey, e-pembelajaran ialah proses pembelajaran dalam talian. Okey, seperti portal e-guru, kursus iThink, EPSA, e-NPQL dan sebagainya. Okey, 1 jam diberi adalah 1 mata kredit mengikut sijil. Kalau macam EPSA, kalau dalam EPSA dia ada 12 jam, jadi dapat 12 mata kredit. Okey, maksimum mata kredit untuk e-pembelajaran ialah 15. Okey, apakah bukti yang perlu ditunjukkan? Ialah sijil, surat akuan ataupun surat pengesahan pendaftaran dan video dalam talian. Okey. Kalau cikgu kurang 12, kita buat EPSA, cari yang 15 hours, kita dah dapat 42 mata kredit. Nampak tak dia punya dia punya cara untuk mencukupkan 42 mata. Okey, seterusnya P06 ialah pembacaan buku. Okey, pembacaan buku ni satu buku kita dapat 6 mata kredit. So kalau maksimum dia 20, kita baca 4 buku, kita dah dapat maksimum 20 mata kredit. Okey. Bukti dia kena ada surat ketua jabatan, perakuan ketua jabatan dan sijil. Untuk bukti adalah book review punya dokumen tu lah, kita beri pada SU LDP untuk pengesahan. Senang sahaja. Okay, seterusnya. Okey, yang ini P07 ialah berkenaan dengan peningkatan akademik. Okey, dia tak semua boleh daftar untuk peningkatan akademik. Okey, sebab dia one off. Okey, lepas kita dah habis convocation baru kita boleh daftar pada tahun semasa. Okey, mata kredit diberikan sijil, lanjutan atau profesional diberikan 4 mata, diploma lanjutan dan setara 8 mata, ijazah sarjana muda 12 mata, ijazah sarjana 16 mata dan PhD 20 mata. Bukti dia kena tunjukkan sijil, diploma ataupun ijazah. Okey, yang ni kena update dalam e-operasi. Okey. Okey, seterusnya program sangkutan di luar. Okey, selalunya guru tidak terlibat dalam program sangkutan di luar dan dalam KPM. Okey, sebagai contoh, tu diberi adalah program sandaran KPM di Padu. Selalunya kalau terlibat dalam program sangkutan, kita mesti dapat surat. Dalam surat tu tajuknya dia tulis program sangkutan apa-apa. Itu baru boleh didaftarkan dalam SPL KPM. Sekiranya tak ada, tak boleh daftar. Okey, untuk satu program diberi 5 mata kredit. Okey, bukti dia adalah surat tawaran ataupun arahan dan laporan program. Seterusnya adalah sumbangan lain berbentuk profesional dan bukan profesional. Okey, yang ini saya sentuh untuk profesional. Kita ada 3 bahagian iaitu task force. Okey, task force ni maksudnya melaksanakan sesuatu tugasan yang diberikan oleh organisasi. Contohnya, kita jadi pengelola ataupun untuk sesuatu aktiviti. Yang kedua, kita sebagai petugas. Okey, petugas program. Lantik sebagai petugas program di daerah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan, ataupun petugas. Okey, petugas menjaga peperiksaan seperti SPM, STPM, MUET dan lain-lain lah. Dan ketiga adalah AJK panel. Okey, contoh dia panel temuduga, panel penilai, panel pemilih ataupun panel pengubal. Itu. Satu aktiviti dapat 5 mata kredit. Okey, maksimum adalah 10 mata kredit. Okey, sumbangan letak 2 dah cukup. Dah cukup untuk dapat 10. Bukti dia adalah surat jemputan, surat lantikan ataupun arahan ataupun sijil penghargaan dan pengesahan ketua jabatan. Okey. Dapat ya? Okey, seterusnya ini adalah PLC.
Okey, PLC ialah amalan kolaborasi ataupun kolaboratif dan perkongsian kumpulan pendidik dalam usaha mencapai matlamat. Okey, untuk sekolah saya galakkan untuk setiap panitia membuat PLC. Jadi untuk satu PLC kita dapat 5 mata kredit. Okey, dapat buat 4 PLC kita dapat maksimum. Okey, dapat maksimum 20 mata kredit. Okey, yang ni kena deal dengan ketua PLC sekolah. Okey, bukti dia perlulah nyatakan jadual pelaksanaan yang telah disahkan, laporan dan dokumentasi. Okey, senang kan untuk dapatkan 42 mata. Okey, seterusnya P11 adalah inovasi. Okey, untuk inovasi, apakah maksud inovasi? Inovasi ialah hasil cetusan idea yang kreatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. Satu inovasi mewakili 20 mata kredit, terus dapat maksimum. Okey, apakah bukti dia? Mesti ada surat lantikan ataupun sijil ataupun penghargaan daripada ketua jabatan. Okey, seterusnya P12 adalah penyelidikan. Okey, untuk satu penyelidikan mewakili 10 mata kredit. Okey, sekiranya guru-guru ada yang sambung belajar dan membuat master, penyelidikan boleh dimasukkan di dalam SPL KPM kerana ia adalah kajian tindakan. Okey, terus dapat mata kredit. Okey, bukti dia adalah laporan penyelidikan dan surat. Okey, P13, penulisan dan pengkaryaan kreatif. Okey, di mana kat sini berapa jenis pengkaryaan dan penulisan kreatif. Sekiranya terbitkan buku, mendapat 20 mata kredit, artikel jurnal 10 mata kredit, buletin 10 mata kredit, modul yang lengkap 10 mata kredit, pengkaryaan seni kreatif 10 mata kredit. Maksimum dia adalah 20. Kepada guru-guru yang kerap membuat buletin, boleh membuat buletin 2. Okey, modul dapatkan 2. Okey, yang pengkaryaan seni kreatif buat 2. Dah dapat maksimum 20 mata kredit. Okey, macam mana? Kat mana kita nak tengok ni My PBB ni? Okey, sebagai SU latihan personal sekolah, okey, pergi dekat laman web SPL KPM, pergi di modul dashboard. Okey, masukkan nama pengguna tu, nombor kod sekolah dan kata laluan. Okey, login. Jadi kat situ anda boleh akses semua senarai nama mata kredit untuk sekolah berkenaan. Okey, untuk guru-guru diwajibkan mencapai 42 mata kredit, tapi tidak untuk staf sokongan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah paparan di dalam modul individu. Okey, dia ada berikan. Okey, tengok kat situ. 01 khusus bengkel seminar kolokium. Okey, 1 dan 2 ni SULDP dah bagi. Siap-siap dah bagi percuma dah 30 mata kredit. Jadi cikgu-cikgu hanya cari apa bidang yang cikgu nak buat. Okey, ada macam-macam option. Okey, PLC. Buat PLC dapat 10. PLC buat 20 mata kredit. Buat 4 kita dapat 20 mata terus. Ataupun buat penyelidikan. Satu penyelidikan 20 yang tadi yang telah saya discuss tadi. Okey, ada pilihan. Kalau cikgu tu susah sangat nak dapatkan mata kredit ni, suruh dia daftar 2 sumbangan. Okey, 2 sumbangan. Kat situ dah dapat 10. Kita cari lagi 2. Suruh dia baca buku 1. Sebab satu buku mewakili 6. Jadi buat 2 sumbangan, baca buku 1. Ataupun nak senang, baca buku 4 terus dapat 20. Okey, depends lah. Kita sebagai SU dan guru perlu memantau. Okey, dan guru perlu mengambil tahu benda-benda macam ni sebab ini melibatkan kita punya
profesionalisme keguruan. Okey? Okey, saya rasa panjang lebar saya huraikan segalanya dalam tutorial ini. Semoga info yang saya berikan bermanfaat untuk semua dan jangan lupa capai 42 mata CPD. Okey, sampai jumpa lagi. Anda di mana? Awak kat mana? Segalanya di sini. Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum.